Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video menjelaskan buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita sekarang masuk ke bab manakah lebih utama, larang bid'ah atau larang arak. Ini adalah satu topik atau persoalan yang penting kerana ada sebahagian orang, termasuklah agamawan, yang tidak dapat membezakannya. Lalu mereka berkata, kenapa sibuk berbicara tentang bid'ah? Padahal di luar sana terdapat Muslim yang minum arak, berjudi, terlibat dengan rasuah, mengabaikan ibu bapa, LGBTQ++++, dan pelbagai lagi kemungkaran. Maka moga-moga bab ini atau video yang menjelaskan bab ini dapat menjawab persoalan tersebut. Ya, moga-moga kita semua bijak membezakan antara dua perkara, melarang bid'ah atau melarang arak, manakah yang lebih utama. Kedua-duanya dilarang, kedua-duanya dilarang dalam Islam, namun antara kedua-dua itu, yang manakah yang patut diberi keutamaan, prioriti untuk dilarang. Baik, kita mulakan dengan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 110 surah Ali Imran. Surah yang ketiga, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Bermaksud, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa ya kita ni sebaik-baik umat? Ya, ini kerana kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Dalam ayat yang baru kita baca ini, Allah menerangkan tiga ciri umat yang bila kita ada kesemua tiga ciri ini, menjadilah kita umat yang terbaik. Apakah itu? Pertama, menyuruh kepada kebaikan. Kedua, melarang daripada kemungkaran. Dan ketiga, beriman kepada Allah. Jika umat Islam hanya mengamalkan satu atau dua daripada tiga ciri ini, maka akan hilanglah sifat ataupun pujian sebagai umat yang terbaik. Misalnya, seperti apa yang berlaku pada masa kini, di mana ramai umat Islam beriman kepada Allah, tetapi amat sedikit yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Maka umat Islam pada masa kini bukanlah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Antara menyuruh kepada kebaikan ialah menyuruh umat Islam agar mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah. Ini sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis nombor 3991 atau penomoran lain hadis nombor 4607 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, juga merupakan hadis ke-28 daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi. Kitab ataupun himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi ini lately kebelakangan ini menjadi masyhur, okey. Jadi silibus ataupun tidak, macam mana ke apa, tak apa. Yang penting kita sendiri belajar. Jangan tunggu dah masuk jadi silibus sekolah baru nak pay attention. Okay? Sekarang kita pay attention. Tak apa, sekarang ini kita beri perhatian kepada hadis nombor 28. Sebahagian daripadanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyinar rasyidina. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajizi." Bermaksud, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Antara melarang daripada kemungkaran, tadi suruh pegang sunnah, sekarang larang daripada kemungkaran pula, ialah melarang umat Islam daripada bid'ah dengan menerangkan apakah itu bid'ah, di manakah bahayanya bid'ah, dan kepentingan menjauhi bid'ah meskipun yang kecil atau samar-samar atau 50-50. Masuk samar-samar 50-50 ni apabila seseorang itu dia keliru.
Seorang kata bid'ah, seorang kata sunnah. Seorang kata sunnah, seorang kata bid'ah hasanah. Seorang kata bid'ah dolalah, seorang kata bid'ah. Pernah saya katakan? Jadi dia jadi keliru. Dia jadi sama-sama, ya. Bila 50-50, bila sama-sama, kita tinggalkan. Sebagai contoh, kalau kita nak pergi makan ke sebuah restoran, kita sama-sama, restoran ni halal ke tidak? Restoran ni halal. Ada lambang halal kat situ, tapi tengok menu ada campur apa bahan ke apa. Bila kita ragu-ragu, kita tinggalkan. Betul atau tidak? Sama juga dalam hal bid'ah. Bila kita ragu-ragu, betul ke boleh berkeyakinan dengan keyakinan ini? Betul ke boleh beribadah dengan ibadah ini? Maka tinggalkan. Sebab akidah yang jelas, ibadah yang jelas sangat banyak. Tak sempat nak diamalkan, tak sempat nak baca pun. Jadi kenapa nak disibukkan diri dengan bid'ah, kan? Jadi bid'ah ni meskipun yang kecil, meskipun yang sama-sama, meskipun yang 50-50, meskipun orang kata khilaf, seorang kata bid'ah dolalah, seorang kata bid'ah hasanah, tinggalkan saja, ya. Ini sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sambungan hadis yang kita baca tadi, hadis yang sama di mana baginda bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Bermaksud, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama, kerana setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Apabila umat Islam meninggalkan suruhan kepada sunnah dan larangan daripada bid'ah, maknanya tak buat lagi benda tu, maka hilanglah ciri-ciri umat terbaik yang Allah sebut dalam ayat 110 surah Ali Imran di atas. Tapi penting saya nak tekankan di sini, apabila sebut amar ma'ruf nahi mungkar, ianya bukanlah terbatas kepada mengajak kepada sunnah, melarang daripada bid'ah, ianya meluas. Tetapi salah satu daripadanya ialah mengajak kepada sunnah dan melarang daripada bid'ah. Baik, kembali kepada persoalan antara melarang daripada bid'ah atau melarang perkara maksiat yang lain seperti judi, minum arak, membuka aib orang lain, rasuah, menzalimi isteri, derhaka kepada ibu serta bapa, manakah yang lebih utama? Dijawab bahawa semua itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun antara kedua-duanya, keutamaan, prioriti diberikan kepada melarang daripada bid'ah dan menasihati orang yang berbuat bid'ah. Berikut dijelaskan dan diberikan perbandingan. Sebabnya, ya, dan kita ambil judi sebagai contoh. Sebagai satu contoh maksiat selain bid'ah. Kita bandingkan bid'ah dengan judi. Boleh saja nak banding dengan arak ke, dengan rasuah ke, dengan zina ke, dengan menghadiri kelab maram, ada tarian bogil ke apa semua, kan. Tapi tak apa. Sebagai contohnya kita ambil judi saja. Perbandingannya. Pertama, bid'ah mengubah agama. Sementara perkara maksiat yang lain tidak mengubah agama. Contohnya, Muslim yang berjudi, dia melakukan maksiat tersebut bukan dengan mengubah hukumnya daripada haram kepada halal, tetapi kelemahan dirinya sendiri dalam mentaati larangan agama. Sebagai contoh, umat Islam Malaysia kebanyakannya, ini apabila saya kata bid'ah mengubah agama, ya, umat Islam Malaysia kebanyakannya berkeyakinan Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam tidak wafat tetapi diangkat ke langit. Betul? Betul ke diangkat ke langit? Kalau kita tanya, bahkan mungkin di kalangan para penonton ada yang berkeyakinan Nabi Isa diangkat ke langit. Alright. Yang tak wafat tu betul, tapi diangkat, diangkat tu sebenarnya ke mana? Yang lazim diajar di Malaysia sampai sudah menjadi satu kefahaman yang meluas, diangkat ke langit. Tapi cuba semak ayat Quran. Cuba semak sebagai contoh ayat 158 surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat 158 surah An-Nisa surah keempat, ya. Abarrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bermaksud bahkan yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
perhatikan bahawa Nabi Isa alaihi salam diangkat kepada Allah dan bukannya ke langit. Ini yang saya nak kata. Saya bukan nak kata Nabi Isa telah wafat. Okey, Nabi Isa kita kata tidak wafat tetapi diangkat. Cuma persoalannya diangkat ke mana? Lazimnya masyarakat kita berkata ataupun diajar diangkat ke langit. Tetapi kalau kita rujuk pada Al-Quran, sebenarnya diangkat kepada Allah. Okey. Namun, oleh kerana kononnya ingin mensucikan Allah daripada arah hala tuju dan tempat, maka ayat tersebut diangkat. Ayat tersebut ditakwil kepada Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Sebab kenapa ya? Sebab bila disebut ilahi, maknanya ada arah, ada hala tuju, ada destination dan macam ada tempat. Lalu mereka mentakwilkannya. Okay? Padahal generasi salafus soleh semuanya beriman kepada ayat ini sebagaimana yang Allah sendiri firmankan. Bukan siapa yang cakap ni, Allah sendiri yang kata bahawa dia telah mengangkat Nabi Isa kepadanya sebagaimana yang layak bagi dirinya. Bagaimana perkara ini boleh jadi, how the specifics apa semua tu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu contoh bagaimana bid'ah mengubah agama. Okey, jadi keyakinan kita, akidah yang betul ialah Nabi Isa alaihi salam tidak wafat, beliau diangkat kepada Allah. Kedua, bid'ah memberi kesan buruk kepada agama dan pengamalnya. Sementara judi memberi kesan buruk kepada pengamalnya sahaja. Okeylah, kalau kita kembangkan sikit, judi juga memberi kesan buruk kepada orang sekeliling seperti ahli keluarga. Perbandingan ketiga, bid'ah memberi kesan kepada agama di mana sesuatu keyakinan dan atau amalan lama-kelamaan akan dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Berbeza dengan judi, ia tetap difahami sebagai larangan agama meskipun ia dilakukan sekian lama dan tersebar luas. Bahkan orang bukan Islam pun tahu judi dilarang atau haram ke atas umat Islam walaupun masing-masing bertemu di kasino. Maknanya sama-sama pergi kasino, yang bukan Islam bertanya, lu boleh judi ya? Okey, kita apa? Jom. Jadi dia pun tahu bagi umat Islam judi itu dilarang. Berbeza dengan bid'ah, bila dah jadi sebahagian daripada agama, orang pun anggap okey. Sebab tu orang yang buat bid'ah, dia tak rasa benda tu salah. It is perfectly normal, bahkan bukan sekadar tak merasakan benda tu salah, dia merasa, beranggapan, berkeyakinan itu adalah sesuatu yang baik, itu adalah satu ibadah, siap dapat bagi pahala kepada dirinya lagi. Allah tak kata pun, dia sendiri kata dapat bagi pahala. Okay. Perbandingan keempat, hampir setiap keyakinan dan atau amalan bid'ah akan mematikan satu atau lebih sunnah yang semisal dengannya sehingga akhirnya hilanglah ketulinan agama. Contohnya, zikir selepas solat. Okay, antara lafaz bacaan yang sunnah dan bid'ah. Masyarakat begitu biasa dengan lafaz Malaysia sehingga tidak tahu lafaz yang diamalkan serta diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri apabila saya menulis buku zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah. Ada ya pembaca yang memberi feedback, ada ya bacaan zikir macam ni, tak pernah tahu pun dia kata, kan, selama ni tak pernah tahu pun katanya. Baik, perbandingan kelima, orang yang melakukan bid'ah, dia dalam andaian, ini semacam saya kata tadi, dia dalam andaian sedang melakukan ibadah dan kebaikan. Sementara orang yang berjudi, dia sedar sedang melakukan dosa dan kesalahan. Perbandingan keenam, orang yang melakukan bid'ah, dia lazimnya mengajak Muslim yang lain untuk turut serta kerana mengandaikannya sebagai sesuatu yang baik. Ada konsert selawat, ada Port Dickson berselawat, ada Seremban berselawat, ada Kuala Lumpur berselawat. Jom. Sebab dia anggap itu adalah baik, sebab tu dia ajak orang lain. Okay? Berbeza dengan orang yang berjudi, dia lazimnya tidak mengajak Muslim yang lain, yang dia tak kenal ke apa ke, untuk turut serta kerana dia tahu benda tu salah. Biar aku seorang berdosa dah, tak payah ramai-ramai. Okay? Ingat ya, judi yang saya sebut ni sebagai contoh dalam perbandingan ini. Ia tidak terhad kepada judi tetapi meluas kepada pelbagai perkara maksiat yang lain seperti arak, zina,
porno, rasuah, derhaka kepada ibu bapa dan macam-macam lagi. Perbandingan ketujuh, orang yang melakukan bid'ah, dia lazimnya melakukan bid'ah tersebut di tempat-tempat agama seperti masjid dan surau atau di majlis-majlis agama sehingga orang awam menganggap ia sebahagian daripada agama. Orang yang berjudi pula, dia lazimnya melakukannya di tempat-tempat yang khusus atau tertutup supaya maksiat tersebut, apa nak kata? Sebab dia tahu benda itu adalah perkara yang salah kan. Sebab orang yang berjudi, sama ada dia pergi kasino ataupun dia sorok-sorok seorang-seorang dalam bilik. Macam saya sekarang ni dalam bilik hotel kan. Atau orang yang nak tengok gambar lucah, video lucah, dia tak buat di tempat umum tau. Dia senyap-senyap dalam bilik tersendiri ke, di tempat yang tertutup. Baru dia buka phone dia, laptop dia untuk tengok benda yang dilarang itu. Tapi bid'ah lain. Sebab mereka menganggap ia baik, jadi mereka sebar-sebarkannya, ajak orang ramai kan. Okey, sekarang perbandingan ke-8. Okey, saya sedang rujuk buku saya. Okey, ada laptop depan kamera saya sekarang ni, ada laptop. Jadi bagi para penonton yang baru pertama kali di sini, buku ini boleh dimuat turun secara percuma. Sila rujuk video saya yang sebelum ini dalam kotak description. Saya ada bagi link bagi sesiapa yang ingin muat turun secara percuma edisi A4 PDF ya. Kalau nak beli pun boleh, link dalam kotak description video yang sebelum ini, istidraj dan bid'ah. Walaupun boleh saja nak tonton video ini, tapi sangat dianjurkan untuk tonton video daripada siri yang pertama. Baik, perbandingan ke-8, bid'ah lazimnya dicipta dan dipimpin oleh agamawan seperti imam, tuan guru, ustaz, tok syekh, ustazah, orang-orang yang berpakaian agama kan, di mana status agamawannya itu menyebabkan orang ramai mudah terikut-ikut kepadanya. Perbandingan ke-9, orang yang melakukan bid'ah, dia lazimnya memiliki beberapa hujah dan alasan agama bagi menghalalkannya. Paling rendah dia akan beralasan, apa salahnya, bukankah ini perkara baik? Orang yang berjudi, dia lazimnya tidak memiliki hujah pun atau alasan agama bagi menghalalkannya. Okay? Orang yang berjudi, tak apa, nanti seterusnya ada ya. Perbandingan ke-10, orang yang melakukan bid'ah, dia mudah mempengaruhi Muslim yang lain untuk turut serta kerana memiliki beberapa hujah dan alasan agama bagi menghalalkannya. Orang yang berjudi pula, dia sukar mempengaruhi Muslim yang lain untuk turut serta kerana ia sedia diketahui ramai sebagai larangan agama. Nak ajak orang kepada bid'ah senang. Sebab orang akan anggap ia satu kebaikan, ia satu ibadah, dan orang yang ajak pula orang agama. Nak ajak orang sama-sama berjudi, susah sikit. Melainkan dia tak tahu ataupun dia salah faham. Dia ingat judi tu kena pergi kasino saja. Kalau ada pertandingan bola sepak, Liverpool lawan Manchester. Kalau Liverpool menang RM10, kalau dia menang RM10. Itu judi ke tu, tapi dia tak tahu judi sebab dia ingat benda tu biasa-biasa saja, okey. Perbandingan ke-11, bid'ah telah diberi nama yang baik lagi indah oleh sebahagian agamawan seperti bid'ah hasanah. Sementara judi atau apa-apa maksiat lain lazimnya tidak diberi nama yang baik. Tak ada judi hasanah ya. Mahupun gelaran yang indah. Lama dulu kita di Malaysia ada loteri Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beli loteri dan tujuan dia untuk memberi dana kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Loteri Kebajikan Masyarakat something like that lah. Tapi alhamdulillah agamawan kita telah menegur, sekarang ini tak ada lagi loteri. Saya tak tahu nama penuh tapi something like loteri kebajikan masyarakat ke something like that lah. Okey. Tapi ada objektif yang baik di sebaliknya, tapi sekarang sudah tak ada, okey. Jadi sekarang ni orang tahu judi salah, orang tahu rasuah salah, orang tahu benda-benda ni salah. Tapi bid'ah sebab diberi nama yang indah, nama yang baik, orang pun mudah tertipu dengannya. Perbandingan ke-12, orang yang melakukan bid'ah, dia tidak menganggap dirinya sedang melakukan dosa dan kesalahan sehingga kemungkinan untuk bertaubat adalah sangat rendah. Okay? Orang yang berjudi pula di satu sudut hatinya, dia sedar bahawa dia sedang melakukan dosa dan kesalahan sehingga kemungkinan untuk bertaubat adalah lebih tinggi. Contohnya, bila kita tegur orang yang berjudi ataupun minum arak, dia pun
Yelah, aku tahulah aku salah. Tapi moga-moga satu hari nanti aku dapat berhenti lah. Orang yang buat bid'ah pula, bila kita tegur, kau ni Wahabi lah, aku buat benda ni, ulama kata boleh, ni boleh, kau ni memang Wahabi, Khawarij lah, bla 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 bla, tu kan? Okey. Perbandingan ke-13, dan ini adalah tambahan baru, tiada dalam buku. Perkara maksiat seperti judi, arak, zina dan selainnya diketahui ramai, sehingga usaha melarangnya, yang ini nahi mungkar, dapat dilakukan oleh semua. Semua orang tahu salah, semua orang. Jadi maknanya bila kita tahu kawan kita nak pergi berjudi, dia kata weekend ni saya nak pergi kasino di Genting untuk berjudi, kita tahu tu salah dan kita patut menegurnya, menasihatinya, ya. Adapun bid'ah, tidak ramai yang mengetahuinya kerana telah dianggap sebahagian daripada agama, diajar pula oleh orang agama, dianggap sebagai ibadah dan kebaikan, serta dihalalkan atas nama indah bid'ah hasanah. Maka menjadi keutamaan bagi orang yang dapat membezakan antara sunnah dan bid'ah, menerangkan kepada orang ramai, kepada masyarakat, kepada umat perbezaannya dalam rangka mengajak kepada sunnah dan membasmi bid'ah. Demikianlah 13 dalam buku ni 12, saya tambah jadi 13, perbandingan antara bid'ah dan lain-lain perkara maksiat. Saya ulangi, judi hanya sebagai satu contoh dalam perbandingan ini, ia tidak terhad kepada judi sahaja. Atas sebab-sebab inilah, dan mungkin ada lagi yang tak sempat saya senaraikan ke atau yang tidak saya fikirkan. Atas sebab-sebab inilah diriwayatkan sebuah kata-kata yang masyhur daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang imam generasi salaf yang wafat tahun 161 Hijrah, yang bermaksud bid'ah lebih dicintai oleh iblis berbanding maksiat, kerana maksiat dapat diharapkan taubat daripadanya, sementara bid'ah tidak dapat diharapkan taubat daripadanya. Bid'ah pun sebenarnya adalah satu bentuk maksiat, tapi disebabkan orang tidak menganggap ia maksiat, menganggap ia satu ibadah, satu baik, maka sebab tu diasingkan, dan maksiat pula diasingkan, ya. Lalu bagi iblis, dia lagi suka bid'ah, sebab orang yang berbuat bid'ah, dia tidak rasa dia sedang buat benda yang salah. Dia tidak akan segan-segan untuk menyebar-nyebarkannya. Dia tidak akan segan-segan untuk membuatnya secara terbuka. Okey? Jadi, itu iblis lagi suka berbanding maksiat. Sebab maksiat orang tu buat secara tertutup, dia tahu salah, dan macam-macam lagi lah sebab-sebab yang saya bagi dalam 13 perbandingan tadi kan. Sehingga orang yang berbuat maksiat itu lebih dapat diharapkan taubat daripadanya berbanding bid'ah yang sukar diharapkan taubat daripadanya. Dalam buku saya ini, dalam bab sebelum-sebelum ini, dalam buku pada buat video pun sudah ada tentang betapa sukarnya orang yang membuat bid'ah ini untuk bertaubat. Okey, jadi itu kata-kata yang masyhur daripada Sufyan Ats-Tsauri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita semua al-furqan, yang ini kemampuan untuk membezakan antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, dan antara maksiat-maksiat yang berlaku, yang manakah yang patut diberikan keutamaan untuk dicegah. Saya bukan kata yang judi, arak, rasuah semua itu dibiarkan saja. Itu patut dicegah juga. Namun, untuk mencegah itu, semua orang tahu benda itu salah. Orang yang tengah buat benda itu pun dia tahu salah. Yang sedang berjudi tahu salah. Orang yang sedang minum arak dia tahu benda itu salah. Orang yang sedang rasuah dia tahu benda itu salah. Maka tanggungjawab, kewajipan untuk melarang daripada kemungkaran tersebut, semua orang patut buat. Jangan biar pada ustaz saja, jangan biar pada jawatan agama saja, okey? Tetapi bid'ah ni tak banyak orang tahu. Okey? Banyak orang sudah tertipu bahawa ia sebahagian daripada agama sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sebab itulah adanya sisi-sisi keutamaan, sisi-sisi untuk diberi keutamaan, prioriti kepada mencegah bid'ah. Baik. Kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya, dalam siri video yang seterusnya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.